A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan pengurusi acara. Bahagia Tuan Nasri bin Daud, pengurusi Masjid Karyah Bandar Anstek. Bahagia Datuk Haji Hasim Rusdi, penaung Gerakan Belia 4B Malaysia Kawasan Rasah. Bahagia sahabat saya, saudara Irwan bin Haji Muhammad Suhid, pengurusi Gerakan Belia 4B Malaysia Kawasan Rasah. Seterusnya pemimpin-pemimpin semua peringkat yang bersempatan hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini berada di dalam suasana majlis ilmu taman syurga, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam itulah. Alhamdulillah, malam ini tajuk yang telah dipilih oleh penganjur bersempena dengan hari kemerdekaan, iaitu cabaran belia dan masyarakat membina masa depan mengikut Al-Quran dan Sunnah. Jadi bila sebut tentang kemerdekaan, pagi tadi saya dijemput untuk berbual bicara di MACC FM, iaitu Radio Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tajuknya Merdekakah Kita? Tajuk macam tu lah. Jadi bila tanya kan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebut yang merdeka ni, kalau nak sebut merdeka, rasa-rasa merdeka ke tidak? Itulah kan. Kadang-kadang senyum di dalam tangis, gembira di dalam sedih kan. Jadi terkekang dalam merdeka. Macam itulah. Jadi bila sebut tentang nak pula kita berada di dalam kategori masa sekarang ini, kita diuji dengan kehadiran yang wabak yang tidak diundang. Nama dia wabak coronavirus, yang mana orang kampung sebut COVID-19 kan? Yang mana wabak ini telah menjadikan kita tak tahulah nak kata berada dalam keadaan yang normal ke yang disebut norma baru atau normal baharu kan? Jadi macam-macam istilah yang keluar. Tetapi apa yang lebih penting adalah melihat kita dalam keadaan itu, apakah kita mampu untuk memuhasabah diri kita. Merdekakah kita? Soalan dia kan. Jadi cabaran kita ni nak membina masa depan mengikut Quran dan Sunnah. Cabaran ni bertambah dengan satu lagi cabaran, iaitu cabaran wabak yang datang. Tiba-tiba aja emas 916 tak boleh lawan harga emas pelitup muka. Tiba-tiba je penceramah yang boleh ceramah satu Malaysia, tiba-tiba dia ceramah seluruh rumah dia. Kan? Dia round satu rumah kan? Tiba-tiba penyanyi pelakon yang heboh dengan macam-macam job dia kan, tiba-tiba dia monung ke rumah dia dan dia tergamak cakap tak ada kebantuan untuk kami. Itulah. Jadi makna kata bila dia cakap tak ada bantuan untuk kami ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai pula yang marah tu kan? Kita pun balun, duit banyak, apa bondo, minta bantuan balik lagi. Dia sebenarnya memang tengah susah tu yang dia minta tu. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu Allah bila bagi ujian, dia tak kira siapa, semua kono. Tak kira siapa, Datuk Hashim ke, Samsul Debat ke, sampai Pasaraya, kono beratur. Kan? Kono beratur. Belakang saya kan. Dah lah beratur, lama panjang pula tu, dengan lomeh yang makai emas tu kan, beratur panjang. Masuk-masuk barang lah habis. Dulu kan, siapa sangka jadi macam tu. Saya patut bulan 3 tu ceramah di Melbourne. Batal. Sahabat-sahabat di Melbourne, Alhamdulillah dia kata, kes kami makin lama makin berkurangan, dia kata. Alhamdulillah,
Dia lagi awal tau, turun daripada kita. Macam kita ni lah, turun. Tiba-tiba kes baru di Australia meningkat jadi 200 lebih kes baru setiap hari, langsung lockdown hari ni. Jadi kita pula tiba-tiba siwa gangga kan. Tiba-tiba pula ada kluster baru, tak ya kan. Saya tengok penjarakan sosial. Hari tu saya ceramah kat satu tempat, dia kata, "Tuan, tak ada lagi dah 1 meter penjarakan. Dah okey dah, sekarang jarak 1 siku je." Pula dah, yo kau awak tak pernah longgar pula tu. Dibantai lah sumbek dalam dewan tu ceramah ramai kan. Tapi lepas tu bila dah masuk gambar di Facebook, "Tuan boleh tak tolong remove gambar tu, takut kena tindakan." Tadi kau khabar dah ada arahan baru boleh 1 siku tu. Takut pula dia kan. Dia lagi takut pihak berkuasa daripada wabak yang boleh melanda kita. Jadi tu cerita kata sebagai mukadimah lah, belum mula lah ni dah kan? Bila sebut tentang beliau, hari ni kita tengok macam malam ni tajuk untuk beliau, tapi yang ramai bukan beliau kan. Tapi tak apalah, semangat tu ada, kita nak mulakan juga kan. Semangat tu nak kena ada, iaitu tajuk kita ni macam manakah cabarannya untuk belia dan masyarakat nak membina masa depan yang macam mana yang kita nak bina. Isu bila cerita isu ma'al hijrah baru-baru ni kan, tahun baru ma'al hijrah kan, tahun baru hijrah kita, tajuk yang best keluar, tahun baru azam lama, tahun baru azam tertangguh. Saya dengan Abang Samsul Rarau kat Johor itu, tahun baru azam macam sama je. Macam tu tajuk dia. Sebab apa jadi macam tu? Sebab ada azam-azam yang daripada dulu nak ubah tak buat-buat lagi sampai sekarang. Itu jugalah yang kita nak, saya kaitkan dengan apa yang kita sebut malam ni, cabaran nak membina masa depan. Macam mana nak bina kalau kita tak tahu apa yang kita nak bina? Kan? Itu hakikat persoalan yang timbul hari ni kan? Contohlah saya bagi faham kan, aku rasa aku nak turunkan berat badan aku lah contohnya kan? Sekarang berat kau berapa? Kita tanya. Tak pastilah, macam mana nak turun kalau berat badan sekarang pun tak tahu. Kau nak turun berapa banyak? Tengoklah dulu tu. Tak dapat tu. Aku ingat aku nak beli rumah lah. Rumah macam mana kau nak beli? Kek mana tempat? Semua nak kena tanya kan. Jadi pentingnya kita tahu status kita sekarang kek mana. Kalau ikutkan sekarang tahun 2020, kita ni memang negara yang maju warna-warna lah sekarang ni. Semua mandang ke langit dah ni. Beraya-raya orang kat atas tu dah. Macam tu lah kira kan. Kalau ikutkan, sebab saya ingat waktu kita ketika 1970-1990 pembentangan dasar ekonomi baru yang bermatlamatkan serampang dua mata nak basmi kemiskinan dan menyeimbangkan ekonomi masyarakat pelbagai kaum. Seronok dia tu, banyak manfaat kita sambung dengan dasar pembangunan nasional. Habis dasar pembangunan nasional, kita pula bentang lagi paper kan. Kemudian pada tahun 1990 kita bentang satu lagi paper, iaitu dasar pembangunan wawasan atau wawasan 2020. Hari ini kita berpijak di bumi wawasan 2020 yang kita idam-idamkan. Kita mungkin tak rasa apa, perubahan mungkin banyak berlaku, tapi memadai atau tidak? Memadai atau tidak? Cabaran hari ini disebut ada pula golongan milenial. Milenial ni siapa? Gen Y, Gen X, Gen Z. Siapa dia? Lepas Gen Z besok jadi apa? Macam ikut nombor plate ke apa? Lepas tu jadi Gen F pula. Mana tahu ikut nombor plate JPJ kan? Tapi apa yang kita lihat, nak membina masyarakat ikut Quran dan Sunnah ni macam mana gaya? Kita nak bina ikut Quran dan Sunnah, setuju. Baca Quran pun tak pernah, macam mana kan? Ayat mungkin cakap tak, orang sini okey, ni tempat lain cakap ni kan. Tempat ni tengok gaya kaedah tokoh nampak insya-Allah ni tempat lain. Tengok masjid punya lawa, kipih punya godang kan? Kapet tabah bila sujud tabanam muka, la ilaha illallah, apa lain nak kan?
ikut saja tu, kira beriman dan bertakwa, habis dah tu. Kalau ikut kemudahan. Tapi level kemudahan yang kita ada, tapi dengan penghayatan yang ada dalam diri kita tu dua perkara berbeza. Bila sebut tentang belia, apa maksud belia? Maksud belia ni adalah fasa kanak-kanak yang menjadi dewasa. Proses nak menjadi dewasa, dan istilah belia seringkali ditukar-tukar dengan remaja dan pemuda. Dia lebih kurang. Jadi kalau Perhimpunan Agung PBB dia kata umur belia ni 19 sampai 29. Bank Dunia pula bagi takrifan 15 sampai 25. Program belia Commonwealth cakap 19 hingga 29. Belia dekat Malaysia paling best 16 sampai 40. Nampak tu. 40 pun belia lagi. Macam tu. Tapi penaung tak apa. Dia boleh lobby. Kan. Tu Hashim pun nampak muda, tak apa, kan. Jadi bila disebutkan tentang itu, kita tengok macam mana belia ini dan masyarakat nak membina ni ikut Quran dan sunnah. Cuma persoalan nak tanya, kita nak mengubah ke arah apa? Soalan nak tanya. Cabaran memang besar. Dulu kan, zaman Iwan kecil-kecil dulu, kan. Kita punya ketua ni kan, kita punya pengusi beliau Pak B. Zaman dia kecil marin, TV ni ada 3 channel dia. TV 1, TV 2, TV 3 pun waktu dia darjah berapa baru ada. Kemudian marin TV pukul 5 baru mula. Pukul 12 negaraku. Sekarang TV dah lah 24 jam, beribu channel. Tu belum cerita lagi orang tengok dekat dalam handphone. Orang dah tak tengok TV, orang tengok telefon. Tak percaya, tanyalah golongan-golongan muslimah di belakang sana. Kalau terlepeh tengok drama, dia tak menangis macam marin. Terlepeh tak, sebab masih boleh tengok ke internet TV. 7 hari mencintaiku 2. Saya tak tengok, tapi saya tahulah tajuk dia macam tu. Tapi osah jahat emak leha tu kan, macam tu lah tu, kan. Jadi makna kata cabaran dia dah berbeza. Waktu PKP itu cuba tengok berapa ramai orang yang jadi susah sebab cabaran ni. Budak-budak tak boleh pergi sekolah, tak boleh pergi kerja, tak boleh buat apa, sudah duduk rumah. Anak-anak nak belajar, yang dikatakan tadi kalau 15 tahun nak belajar pun susah, nak pula mereka. Sekarang kita duduk kat Labu, kat Nilai, kat Seremban, okey lagi. Yang duduk kat Bintulu, kawasan pedalaman, yang kawasan hutan tu, yang puak-puak peribumi, bumi putera kita yang duduk dalam hutan tu macam mana. Ada satu kisah, dia bawa anak pergi kat kawasan pedalaman, masuk hutan, naik bukit, sudah situ ada signal, pakai handphone WhatsApp tu. Sampai dekat atas situ baru ada signal. Malahan ada mak ayah yang tidur situ nak pastikan anak dia buat homework situ. Sampai tahap tu kita tak terfikir macam tu pun. Yang ada kat Seremban ni ramai cikgu komplain anak left group. Orang asam tu. Cikgu lah berani betul. Dulu kalau kat kelas tak berani dia keluar kelas, tapi dalam grup tu berani dia left group. Cabaran dia berbeza hari ni, kan, berbeza. Kita tengok yang bekerja pula tercabar sebab apa? Nak cabaran kita nak mencari rezeki yang halal. Nabi pesan cari rezeki yang halal. Tu yang Nabi kata. Sebab apa? Nabi kata carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Jangan risau. Tapi cabaran berlaku PKP. Apa apa nak buat? Apa cerita ni? Paning kepala. Kalau ikut sekarang ni, bulan 8, bulan 9 ni, kita semua dah berlumba-lumba pergi umrah ni. Sekarang tak pernah berlaku dalam sejarah. Barulah polis Arab tu tahu nilai manusia ramai. Marin dia ngalau kita, sekarang dia monong. Siapa kita nak halau ni? Tak ada. Sebab orang dah tak ada ke Masjidil Haram dah tak ramai. Kan? Cabaran.
Nak mencari rezeki yang halal waktu kat rumah, tengok berapa ramai. Ramai yang perang Badar, BDR, perang Badar, BDR bekerja dari rumah. Macam mana tak apa orang baru nak buat kerja, anak kata nak susu lah. Kau tunggulah mak buat kerja jam. Mak baru nak menaip satu paperwork. Hari ni lauk apa? Laki pula tanya. Kan? Mak pula ada pula tu, mak yang tanya, bang cakap je nak lauk apa yang ni. Bang beritahu je. Semenjak masuk grup masak tak jadi ni. Kan? Dia tanya lelaki nak masak lauk apa. Rajin pula dia masak tiba-tiba. Kan? Sudah ramai yang tertewas dengan amanah di dalam rumah, bekerja dari rumah. Akhirnya kerja tak berapa minit, yang banyak tengok TV, makan, tidur. Lepas 3 bulan badan masing-masing macam pelampung. Kan? Nak cerita kan cabaran bekerja di rumah. Bila dah reda sikit, apa berlaku? Maka terbahagilah 3 kategori masyarakat kita dalam bekerja. Pertama, kategori makan gaji. Yang makan gaji pula terbahagi pada 2. Seorang seronok kerja ke rumah sebab dia daripada dulu memang malas kerja. Hui, seronok duduk rumah ni, heaven betul tak? Kategori kedua, dia memang jenis bekerja, copeklah habis PKP ni, payah betul nak kerja dari rumah ni. Kategori kedua, kategori orang yang bisnes, usahawan, usaha niaga dan sebagainya. Yang jenis kais pagi makan semalam. Kais pagi makan pagi kira balik modal tu. Yang sekarang makan semalam tu kira parah tu. Kais pagi makan minggu lepas pun ada. Habis dah modal-modal simpanan semua ditarah dah untuk cover dia dalam kehidupan dia yang dah terganggu disebabkan oleh masalah-masalah sekatan-sekatan dan sebagainya. Tapi kategori yang ketiga, orang yang sentiasa positif, melihat ruang dan peluang. Ni cabaran nak jadi golongan yang ketiga ni. Dah tahu tak boleh kerja, makan gaji mungkin dia tak rasa benar lah. Sebab dia macam mana pun duit gaji masuk. Tapi ada orang yang kerja makan gaji, kerja dengan syarikat swasta, ramai yang kena buang kerja, ramai yang kena tolak gaji, diberi alasan atas dasar PKP dan sebagainya. Jadi dalam hal ini timbullah 3 situasi. Manusia selalu sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Pertama, manusia selalu sebut yang dia itu hamba Allah, tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Hakikat. Kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah, tapi bila diuji susah sikit, mula dia mengelupu cari manusia minta tolong. Lupa dia Allah yang bagi rezeki. Habis weh, mampu kita weh, macam mana ni? Habis kan. Ada sahabat seorang tu yang berlakon menyanyi ni, dia dah ada job dah, patutnya pagi 15,000, petang 10,000, malam 20,000, besok pun macam tu lah. Sebulan dia beratus-ribu. Apa batal serentak? Mana? Macam tu gak penceramah. Dia dah ada dah ceramahnya 5,000, 2,000. Samsul Debat tak masuk kategori tu. Iya. Saya tu sebab live saya hari-hari sebab murah. Iya. Samsul Debat okey ya, tapi mana yang dah setuju nak bayar tu jangan dikurangkan pula. Ni contoh ya. Saja ya. Tak memang ya, ada yang dah demand berceramah berniaga gila betul. Yang demand tu langsung menung sebab orang tak berani pun nak panggil dia live sebab mahal mana. Baru tahu langit tinggi rendah masa tu. Siapa suruh? Macamlah ilmu ni boleh diniagakan. Jangan lupa 3 kategori, 4 kategori manusia menuntut ilmu tapi dilanat oleh Allah. Saya balik tadi yang mula kata tinggalkan. Pertama, selalu sebut dia hamba Allah tapi gemar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, selalu sebut rezeki Allah bagi tapi bila diuji dia macam tak percaya rezeki datang pada Allah. Dan yang ketiga, manusia selalu sebut dia akan mati tapi perangai yang macam tak nak mati. Mengutuk orang tak habis-habis kan, mengutuk AJK masjid macam-macam ya. Ni AJK masjid ni pahal nak buat program dengan belia 4B nak ni, tu jadi hal tu. Ada tuan-tuan orang
Yang paning-paning ni ada. Masjid besar, duit banyak, program tak ada. Nampak tu? Sadap bercakap. Jawab balik. Program besar, duit banyak, program banyak, kau yang tak ada. Cakap macam tu. Kan? Dia komplain tu dia tak datang. Aduh, yang benda tak perhati dengan orang. Macam-macam lah. Kan? Janji dia bercakap, tak perhati dengan orang, dia sabut, tetap sabut. Kan? Tu perangai tu. Jangan kutuk orang. Tanya tak Hashim tu. Dia puas dah tu. Konyang kena kutuk ke orang. Tapi dia sekarang ni dia relax sikit. Dia tahun ni dia relax sikit. Iyo, apa orang tak cakap kan? Itulah dia. Tapi kena ingat, golongan-golongan ni kalau dia ingat Allah, kalau kita ingat Allah, kita okey, kau kutuk lah dan tak nak tuntut sekarang dah, kau tunggulah akhirat. So, macam tu ayo. Apa nak paning-paning? Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Apa sebab Nabi sebut macam tu? Kenapa Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin? Kenapa? Penjara lah. Kan ada jarak dinding ni takat tu ya, depan takat tu ya. Bukan boleh keluar masuk sesuka hati. Makan, bukan semua bondo boleh makan. Boleh ke cakap kat wadah penjara tu, tuan tolong bagi nasi lo ayam kalau boleh kopak ya. Boleh tak cakap macam tu? Tak dapat dah. Apa nak bagi kau talan lah. Kau tak nak sudah macam tu ya. Bukan boleh keluar sesuka hati, bukan boleh buat sesuka hati, tak ada peraturan. Macam tu juga orang yang beriman dia ada peraturannya. Bukan semua tompek boleh pergi, bukan semua bondo boleh makan. Tu dia. Balik cerita tadi, golongan yang menuntut ilmu. Kan saya tertinggal. Cabaran orang menuntut ilmu tetapi dilaknat. Baca kitab hadis 40 tu, salah satu hadis tu beritahu 4 golongan manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Pertama, menuntut ilmu supaya dia dapat berlawan dengan orang yang handal. Tengok siapa lagi handal. Kan? Dalam contoh kat Bandar Anstek ni ada seorang lah, dia ni berpendidikan tinggi lah kan? Contoh lah, dia ni jadi imam ke apa, kau tengok dan Nabi belajar dan dengan dia siapa lagi pandai. Ni dilaknat oleh Allah. Kategori kedua, orang yang menuntut ilmu supaya orang mendongak kepada dia. Dia nak orang hormat kat dia, menuntut ilmu tu pun dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, menuntut ilmu supaya mendapat kekayaan dunia pun dilaknat oleh Allah. Jadi pada mak ayah, jangan ajar anak kau nak kaya hidup senang, nak kau belajar rajin-rajin. Jangan ajar anak macam tu. Belajar rajin-rajin nak, sesungguhnya ilmu ni lah yang akan jaga kita. Macam tu ajar dia. Dan yang keempat, orang yang menuntut ilmu supaya nak melawan sesama orang yang tak pandai. Tu lagi teruk. Kan? Lagi teruk. Dia nak berlawan dalam grup WhatsApp kan? Tu sama tu. Kan? Jadi balik cerita cabaran yang berlaku, Quran dan Sunnah. Sebab itu Allah Ta'ala bagi tahu, baik yang muda, baik yang tua. Allah Ta'ala beritahu, Rasulullah SAW beritahu, apabila aku tak ada nanti aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Apakah dia? Itulah dia Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang berpegang pada kedua-duanya, nescaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu clear Nabi beritahu kita. Jadi bila tengok pada tu, kita tengok pula Nabi juga pernah pesan ta'dibu. Nabi pesan untuk didik anak-anak. Ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Didiklah anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Apakah 3 perkara itu? Kenapa disebut ta'dibu? Kenapa diajarnya didikan tu termasuk ta'dibu? Mendidik tu dengan ta'dibu itu dengan adab. Adabkanlah, mengadabkan, mendidik dengan adab tu, ta'dibu tu. Apa? Kenapa adab yang dipertekankan? Imam Malik kata, biarlah ilmu kau sikit tapi ada adab, daripada kau ilmu tinggi tapi adab tak ada, kau hajar, biar tak payah. Belajar tinggi-tinggi, orang tua pun tak hormat. Tak ada lah guna tu dah. Tu penting ni, ingat golongan beliau ni. Hormat orang tua. Jangan ingat bila kita belajar tinggi-tinggi maka kita pandai dah pada semua orang. Kan? Ayah kita bukan tak pandai tapi peluang tak sama. Ayah kita kerja kampung tapi satu bondo yang kita tak tahu. Dia dalammu hidup nah. Tentu yang kau tak tahu. Kan? Tu sebab orang tua-tua dulu kalau berlaku PKP sekarang masa zaman mereka,
Dah ada dalam kopok itu, dah ada dah padi, dah ada apa, pandai dia nak pergi mengair, pandai dia nak cari ikan, pandai dia nak cari makanan. Tak ada dah heboh macam kita ni dah. Orang dulu-dulu nak kenduri, kemah mana nak cari, kemah mana nak cari sekarang. Orang dulu-dulu buluh jadi kemah. Kan orang dulu-dulu. Kenduri marin, mana catering. Marah ni, gila kau upah-upah orang. Masak sendirilah. Macam tak roti masak. Orang kampung marah. Dulu, masa terdaya. Kan? Dah lah masak ramai-ramai. Berlabih-labih pula. Siap bungkus buat balik. Order dengan catering. Tuan rumah bangsa kodokut. Nasi dah habis senang ni. Pening kepala. Order. Telefon kedai mamak. Dah lain nak rasa rendang tengah hari tu dengan pagi tadi. Kan? Ada gini. Tapi sekarang selamat sikit lah 250 orang je kata. Kan? Sekarang jimat. Nak nikah sekarang kata kan. Bila sebut tadi ta'dibu dengan adab, Imam Malik bayangkan togo Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masa tu dia baik macam ni. Kait tangan ni. Dia cacah mulut tu, air liur tu. Imam Malik kata, Syafi'i kau buat apa? Ni terjemahan tu. Dia tak berak macam tu. Apalah cakap ni 9 nak Imam Malik tu kan. Imam Malik tegur Imam Syafi'i, kau buat apa tu? Imam Syafi'i kata, aku minta maaf wahai guruku, aku sebenarnya tak ada duit. Dia memang miskin Imam Syafi'i. Dia tak ada pen, dia tak ada kertas. Maka dia menulis dengan air liur tu jadi dakwat tulis ke tapak tangan itu. Itu nampak macam main-main. Itu pun ditegur Imam Malik. Nak tunjuk apa? Adab tu penting. Jadi yang Nabi ajar, ta'dibu auladukum bisalasati asya. Didik anak-anak kamu dengan 3 perkara. Maka nak selamat anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 3 perkara ni kena didik. Macam mana caranya? Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak kita sayang Nabi. Tu deh. Ajar anak kita sayang Nabi. Nak sayang Nabi ada 2 cara. Pertama, selalu sebut nama Nabi. Sebab Nabi kata apa? Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sebutnya no? Selawat. Kan? Macam malam ni sebut, panggillah mana penceramah sekalipun dalam dunia ni datang masjid ni Masjid Bandar Anstek ni, mesti cerita pasal Nabi. Sebut nama Nabi, tanda sayang Nabi. Kita bila dengar ceramah ni kan, dengar ceramah, sebut nama Nabi, tu pun tanda sayang Nabi. Kenapa dia sebut? Kalau sebut nama Nabi kita kena selawat, kenapa? Boleh tak selawat? Boleh tak selawat. Tak ada jadi dosa tak selawat. Nah, berapa ramai orang yang diam bila sebut nama Nabi? Tak berdosa. Tak. Tapi rugi. Malahan dikatakan orang yang tak berselawat bila sebut nama Nabi, dia itu namanya kodakut. Nabi sebut, al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaih. Orang yang disebut nama aku tu, dia tak selawat, dia kodakut. Kenapa pula? Apa pasal? Kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, menerangkan bagaimana malaikat itu kepalanya di bawah arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ke-7, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi, bulu-bulunya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia. Nek moyang banyak dan besar godang malaikat tu. Besar tak? Besar ke tak? Tak cukup besar. Itulah malaikat paling kecil jika nak banding dengan malaikat-malaikat lain. Itu baru saiz Jibril. Jibril dah besar tu. Yang lain malaikat maut lagi godang. Bayangkan tu. Jadi digambarkan kalau apabila seorang umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, Allah perintahkan malaikat tadi supaya menyelam ke dalam kolam nur arasy Allah. Menyelam dalam kolam tu, bila dia naik balik, dia mengibas-ngibaskan sayapnya, maka tertitislah satu titisan nur pada setiap bulu yang banyak tadi.
Setiap titisan itulah malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan orang yang berselawat ke atas Nabi. Jadi betul tak? Itu pun sekali selawat tu. Jadi betul tak orang tak selawat tu kodakut? Betul, malahan kodakut campur komut ambil. Kena susah bona. Masa itulah kenapalah aku tak selawat banyak-banyak dulu. Waktu orang bangun berdiri pegang khoteh nak selawat, orang lain ceramahlah nak selawat pula dia dalam hati. Barulah kita tahu rugi dulu aku tak selawat betul-betul. Mari orang selawat aku main minya. Pemalih. Ada seorang zaman sahabat, dia hidup zaman sahabat, dia bermimpi. Dia bertemu dengan Nabi. Dia pandang Nabi, Nabi memandang arah lain. Kenapa ya Rasulullah? Kau marah aku ke? Tak, aku tak marah kau, tapi aku tak kena kau siapa? Macam mana kau tak kena? Bukankah semua orang beritahu kau lebih kena umat kau lebih daripada kau kena mak ayah kau sendiri? Memang betul. Aku kena umat kau lebih daripada aku kena mak ayah aku sendiri. Tapi kau tak kena kau siapa? Kerana tak pernah sekali pun kau selawat kepada aku. Terjaga daripada tidur, meraung. Mulai saat itu dia mewajibkan diri dia berselawat tak kurang 100 kali sehari. Selang beberapa minggu dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Pertama, sebut nama Nabi. Kedua, cara sayang Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Macam mana tajuk yang kita sebut ni, anak-anak muda datang masjid. Kan? Sebab inilah yang nak gantikan orang kat masjid. Alhamdulillah, masjid lawa. Tengok masjid Senayan tu pun lawa. Seramai-ramai orang datang ambil gambar. Yang semayang tak ramai ambil gambar, ramai satu Malaysia datang. Kan? Tapi nak bagi tahu apa? Sebanyak-banyak masjid tinggal nak datang. Orang dulu nak datang, masjid pun uzur-uzur dulu. Tapi sekarang dah cantik-cantik. Dah kukuh-kukuh, kuat, cantik semua, mudah, lengkap dengan kemudahan. Pelbagai kemudahan ada, tapi tidak dimanfaatkan. 5 minit lagi azan ni. Jadi dalam hal ini suruh datang pergi masjid sunnah Nabi. Kenapa? Nabi sebut pernah satu ketika Nabi khabarkan ke orang, ke sahabat-sahabat, kalau ikut hati dan lah, Nabi kata, kalau ikut hati aku, nak je aku pergi bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Makna Nabi suruh semayang jemaah. Cuma Nabi tak buat ya. Kalau Nabi buat, bimbang kita jadi sunnah. Jangan tak ada kerja lain lah, imam pergi bakar rumah orang tak datang masjid. Sampai satu rumah bakar. Dah imam lambat sampai dah rumah dia lah kena bakar. Kan? Jadi makna kata penting datang. Sunnah Nabi yang senang-senang, senyum sunnah Nabi. Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah. Sekarang senyum tak nampak ustaz, pakai pelitup muka. Tak apalah, senyum berdendam. Kadang nampak koning tu tahu dia tengah senyum. Kan? Tak pun turun. Assalamualaikum. Naik dia balik. Boleh. Salah dah. Apa yang senang-senang? Minum air masak. Sunnah Nabi. Apa lagi? Bersyukur itu sunnah Nabi. Pernah satu hari Nabi lapar, pergi dah dia cari makan, tersompak dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kau ke mana? Aku lapar. Rasulullah sambunglah. Jalan-jalan tersumpaklah dengan Saidina Umar. Kau ke mana? Aku lapar. Sama kami pun lapar. Jom kita cari makan. Berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ini jalan-jalan cari makan. Sampailah ke rumah seorang sahabat nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa yang pernah pergi Madinah kat pintu Masjid Nabawi tu, keluar tu sikit nampak macam ada satu tembok. Ada satu orang Arab jaga. Tapi tak diletakkan label apa-apa. Sebab kalau letak label tu sekarang, mulalah orang kat negara tertentu tu menyembah-nyembah tempat tu. Itulah dia tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Yang mana rumah Abu Ayyub ni lah yang Nabi pilih tidur kat rumah dia ketika baru sampai daripada hijrahan tu. Jadi bila Abu Ayyub buka pintu, tengok, subhanallah, apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku. Wahai Abu Ayyub, kami lapar. Ada tak makanan kat rumah kau? Ada ya Rasulullah, tapi yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi kata, Alhamdulillah. Tengok Nabi jawab,
Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan, kemudian Nabi minum. Lepas Nabi minum, Nabi jawab Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Alhamdulillah dapat buat program malam ni ha. Alhamdulillah elok sejuk malam ni. Macam nak hujan biar deh, kan. Alhamdulillah donga-donga bungkus malam ni boleh tahan lauk contoh. Alhamdulillah malam ni lepas tengok Samsul debat depan-depan, kan. Contoh, kan. Jadi mana kata semua kita sebut Alhamdulillah malam ni abang dorehlah balik, tak ada pergi jauh nah, pergi masjid dekat sini ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat bini dan buat cokodok untuk dan ni Cokodok pun cokodok lah yang janji ada. Contoh Alhamdulillah. Nampak cara. Kan benda-benda yang senang-senang yang saya sebut, makan buah tamar. Makanlah buah tamar. Kan buah tamar pagi ambil 7. Nabi kata barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan padanya penyakit keracunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an Okey, sambung ya. Jadi hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi, sebab Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Kan? Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah aku, Nabi bagi standard yang paling ringan sekali untuk kita.
Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Punya sayang dengan Nabi kayak gitu. Nabi tak bagi susah-susah. Nabi tak cakap siapa yang hidupkan 5 boleh sunnah aku, 10 tak, 1 je. Walaupun 1, maknanya Nabi nak pesan kat kita lebih kurang apa? Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tu pesannya. Buat mana yang kita boleh kita buat. Dan yang keduanya, pertama bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, bihubbi ahlihi, mencintai menyayangi ahli keluarga Nabi. Siapa dah? Macam mana nak sayang kona pun tidak. Isteri-isteri Nabi, Siti Khadijah, Aisyah, entahlah 2 tahu. Anak-anak Nabi berapa ramai? 7. Siapa dia? Entah dia, tak payah tahu. Cucu-cucu Nabi, Hasan Husin, orang jawab tu laju. Dan yang ketiga, ta'dibu auladukum bi salasati asya'. Yang ketiganya adalah bi qiraatil Quran, dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tentang Al-Quran, Nabi pun dah pesan, bezakan rumah kamu dengan kuburan. Bezakan rumah kita dengan kubur. Apa beza Apa yang sama? Yang sama kat kubur tak ada orang ngaji, kat rumah kita pun tak ada orang ngaji, maka samalah kubur Alhamdulillah, pada ketika PKP itu berlaku, ramai betul yang jadi imam kat rumah. Bila jadi imam, berkumandanglah ayat-ayat suci Al-Quran, dapatlah sikit beza dengan kubur. Barulah ramai ayahanda perasan dalam Quran tu ada banyak lagi surah selain pada surah Al-Ikhlas. Nah, selama ni mempertahankan surah yang sama, barulah dia tahu macam mana rasa jadi imam. Kan, barulah dia tahu, anak pun tahu abah baca salah kan. Alhamdulillah, dengan tidak semena-mena dalam musim PKP hari itu, kita berjaya melahirkan jutaan imam tanpa tauliah. Tak ada siapa nak sakat dia dah. Tapi ada golongan wanita yang memberitahu di dalam Facebook, alhamdulillah, syukur sangat berpuluh tahun kahwin, inilah kali pertama kami merasai keajaiban luar biasa dalam rumah, berjemaah setiap waktu tanpa gagal. Sampaikan nama, tanya, bang, lambek lika pergi ke pasar tu, anak-anak tunggu nak jemaah sekali, tunggu abang sampai. Punya garang imam, nampak tak? Tak ada bagi dia orang lain take over jawatan imam itu. Nampak tak? Steady. Malam raya pertama kali, ayah anda semua tak pek tidur, menangis menghayati teks khutbah yang nak baca esok pagi. Ilo betul. Berdiri di atas sofa, yo mimbar tak ada, janji tinggi. Atas sofa berdiri, batang mop pun jadi. Janji ada tu kan. Masa tu lah baru dia rajin bertanya, boleh tak kalau macam ni? Boleh tak macam ni? Kok tu lupa baca ni? Boleh tak? Kalau sembahyang tarawih baca macam ni, okey tak? Ni okey tak? Suasana beragama betul lah. Kan? Tapi bila habis dia PKP, dah mula dia balik. Dah mula dia longgar-longgar kan? Dah mula sembahyang sendiri. Kan? Ruang tamu yang pernah diwartakan sebagai kawasan solat, tiba-tiba meriah jadi kawasan hiburan semula. Dah mula semayang depan jamban. Ya, rumah masing-masing, cuba tengok rumah pemaju baik, tengok. Katil dah ada lokok Ni lokok ni untuk almari ni. Depan toilet tu terbantang jannah semayang. Level dengan Allah Ta'ala terkip mana, macam tengok kan. Tu sebabnya datang semayang kat masjid, ni masjid dah lawa, dah ada okey, jangan bagi alasan. Kan, nak jimat minyak, jalanlah kaki. Kan, bukan jauh mana, Tang Labu datang sini. Kalau Tang Labu jalan kaki datang sini, tak tahu mana orang dah rasa. Jauh tu. Tak, masuk ada kereta, bawa lah. Apa disimpan-simpan, bawa lah. Kan. Ya. Masa itulah saya barulah terasa. Saya bincang-bincang masa grup asatizah, terasa bangang dengan kojab nak ceramah seorang-seorang di rumah. Marin dah biasa ada ramai orang dengar kan. Sekali cakap seorang-seorang, monong.
10 minit payah nak habis. Macam mana nak buat ni? Sudah kita pun tak apa. Kita ceramah sikit, nanti kita layan soalan-soalan dekat bahagian komen. Tengok bahagian komen bukan soalan. Cantik langsir tahu. Ayo salah. Sudah tak boleh jadi. Saya pun cari jalan pergi cari tempat lain. Buat kat luar. Saya buat dekat dengan rumah mak saya. Rumah mak saya dengan rumah saya tak jauh, 15 minit je. Pergi kat kawasan rumah mak saya, depan dekat surau. Depan surau tu ada garaj. Belakang tu nampaklah pokok-pokok tu. Bila matahari naik, kuliah subuh tu jadi cantik, nampak hijau yang pokok-pokok belakang tu. Wah, baru steady, semangat. Dia fresh pagi tu. Tapi yang tak terdaya tu pula cabaran ni orang kampung lalu. Asal lalu tin. Payah pula ada nak buat live kat sini macam tu pula cabaran ni. Macam-macam. Lepas 3 bulan, tempat pertama saya dapat ceramah Jabatan Akauntan Negara. Dia buat SOP ni lah, jarak-jarak macam ni. Saya pun bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tak korang jawab salam sekali lagi? Ini pertama kali aku bagi salam, orang jawab balik lepas 3 bulan ni. Saya kata tu. Pernah sekali saya buat live kat rumah. Pertama dalam baru minggu-minggu pertama buat live. 2 jam saya ceramah, berperasan rupa tak on. Orang ke Putrajaya apa nunggu bila nak mula ni tak keluar sama debat ni kan. Ayo, rupa kita tokan-tokan tu kena tokan betul sampai dia menyala tu baru dia boleh live. Tokan sendiri, nasib lah. Buat macam mana? Marin ada assistant boleh tokan kan. Nah, itulah dia antara cabaran. Tapi tak ada apa dah tuan. Satu benda yang mengajar kita, kesan dirasai oleh semua orang. Kita kena sesuaikan diri kita. Allah ada sebab bagi ujian ni. Maka apa cabaran yang kita nak buat hari ni, berdasarkan apa yang telah dinyatakan dalam tajuk ni, kita nak kembali pada Quran dan Sunnah. Cabaran bukannya nak membina masa depan dengan Quran dan Sunnah ni. Cabaran yang nak kembali pada Quran dan Sunnah tu pun satu cabaran dah. 2 cabaran yang besar. 3 cabaran utama untuk masyarakat dan belia hari ni. Pertama, untuk kembali kepada Allah. Pertama. Kalau tengok peristiwa hijrah Nabi, kalau boleh saya kaitkan sikit, tengok macam manakah yang paling penting Nabi sebut yang ada nanti setelah Nabi kata tidak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah, tak ada lagi dah hijrah-hijrah, tak ada. Yang ada cuma niat dan jihad tu dia. Niat dan jihad. Niat ni penting upaya. Niat kalau tak betul-betul jadi sia-sia. Kenapa kau datang semayang malam ni? Tak, aku datang memang aku niatkan Allah ni, dah lama dan tak datang. Kenapa kau datang? Aku datang sebab Datuk Hashim ada. Kan dia tak nampak dan kan pula cerita biar dia nampak dan dia tahu dan datang. Memang dia akan dapat setakat Datuk Hashim nampak dia. Dapat itu je. Kenapa kau semayang subuh tiba-tiba pagi ni? Mak mentua dah. Tu nama subuh mak mentua nama Bab nikah lah, saya tengok. Saya tanya imam nak nikahkan orang. Saya tanya, apa sebab kau nikah ni baik? Dia tanya. Kau jawab sikit, kenapa kau nak nikah ni? Mak bising kata. Memanglah niat yang bising, tapi tu pun dia tak dapat. Mak memang bising. Masa bila mak tak bising, dia cakap, bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila nak beranak? Bila beranak? Anak lelaki. Bila nak dapat anak perempuan? Bising lagi. Dah dapat anak perempuan, beranak kau jaga. Tak boleh berhentilah. Mak salah. Yang seorang, kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan semua kahwin dah, tinggal saya seorang yang belum kahwin. Kenapa kau nak kahwin? Umur dah berapa? Yang seorang, kenapa kau nak kahwin? Garam tengok budak perempuan tu, lagi parah. Susah nak jumpa. Ni saya nak tanya, kenapa kamu nak kahwin? Tuan Imam, saya nak berkahwin kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang menjawab nak kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu biasa. Tu senang dapat jawapan macam tu. Kan? Kenapa abang buat saya macam ni? Sampai hati abang. Kenapa bang? Kerana Allah. Kan?
Tapi belum tentu lepeh tau. Cuba boleh kan. Ya, cuba boleh. Tapi belum tentu lepeh tidak. Tapi kerana Allah. Contoh paling mudah cabaran kan. Tengok macam air ni kan. Kita ambil. Kita pegang. Kita memang kebanyakan kita. Bismillah kita minum. Kebanyakan. Nak makan. Bismillah. Siap doa. Bismillah. Siap doa. Tetapi sejauh mana datang hadir dalam hati itu. Niat kerana Allah. Tanya balik. Sudah ada jadi prosedur je. Bismillah je. Bismillah, start motor, bismillah, prosedur. Mungkin dapat pahala, tapi pahala dan penghayatan dalam hati botol-botol kerana Allah tak ada. Itu cabaran dia. Itu cabaran untuk kita. Kan? Sayang abang, sayang awak juga, prosedur. Betul ke abang sayang saya? Iyalah, tanya pula, prosedur. Betul ke abang sayang saya? Ya Allah, kalaulah boleh ku petik bulan dan bintang. Macam tu ayat kan. Sambil dia menatap wajah isterinya itu. Kan. Nampaklah terasa sampai ke ulu hati itu. Ya, terasa dah lama abang tak cakap macam ni. Macam tu lah. Kan. Makna penghayatan tu penting. Kembali kepada Allah. Kedua, ubudiyah, pengabdian kepada Allah. Beribadah. Ini cabaran juga. Berapa ramai lelaki tak semayang. Tengok. Period tak berhenti. Sepanjang tahun period. Tak apa pad yang dia pakai pun tak tahu. Orang perempuan pun ABC. Allah bagi cuti ada masa Dia yang jantan ni. Orang semayang dia relax je. Kadang-kadang tuan-tuan tengok ke taman perumahan masing-masing. Ada lelaki yang tak semayang tu dia boleh relax duduk depan rumah. Kita pula yang sagan nak lalu depan dia ni. Kita lalu daripada tin dia orang kata, mana? Sajid kau? Dia nak tanya kita tu. Tak ada rasa bersalah langsung. Tu tanda-tanda akhir zaman tuan-tuan. Iya. Nak cakap apa tuan-tuan tengok kat negara luar? Takkan tuan-tuan tak risau. Kiamat memang dah dokek pun dah. Zaman Nabi dulu peristiwa Isra' Mi'raj. Nampak perempuan tua bongkok 3. Jibril kata itulah dunia wahai Muhammad. Tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dah kata. Zaman kita lebih lagi. Bala mungkin juga. Ujian mungkin juga. Nak kiamat sangat mungkin. Ada orang yang tak berapa jantan, tak berapa betina pergi depan Kaabah pakai telekung. Tak ada apa-apa pun. Takkan tak fikir. Dia mencabar lagi. Orang hina agama kita. Bukan tak ada. Ada kan? Ada. Torang main-main agama kita ni. Tuan-tuan, saya cakap satu je. Satu je nak cerita. Kalaulah orang Islam tak boleh jaga agama Islam, jangan harap orang bukan Islam boleh jaga agama kita. Lagi baik daripada kita jaga. Faham tak tu? Iya nan, cerita ni hakikat ni. Jangan lupa satu ketika Nabi sebut pada sahabat akan tiba masanya nanti satu bangsa akan bangsa daripada seluruh dunia akan mengerumuni kamu ibarat ingin menjamah hidangan. Apa halnya pula? Sahabat tanya, adakah pada ketika itu umat Islam dah tak ramai? Bahkan ramai sekali Nabi kata. Habis itu kenapa Rasulullah? Kerana pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan yang mana ditarik perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam kepada umat Islam pada ketika itu. Umat Islam walaupun ramai tak ubah ibarat buih di lautan. Maka bertanyalah sahabat, wahan tu penyakit apa ya Rasulullah? Wahan itulah penyakit cintakan dunia dan takut mati. Dunia ni sementara sifat itu sebab kita ajak kepada beribadah. Tadi pengurusi pun cakap ini adalah ceramah perdana yang kedua kerana nak menarik semula semua orang datang ke masjid. Kan? Kena ikut SOP ni. Saya menunduk banyak tempat sampai terpaksa menunduk akur kerana saya tinggi, kena ronah sikit orang nak tembak kepala saya. Kan, ambil suhu. Kan? Kena ikut sebab apa? Kalau tak ikut tak sihat pergi balik. Sebab kita tak nak datang fitnah kepada konon masjid pula dikatakan menyebarkan penyakit. Kang siva gangga, so ada siva ganggu pula. Kan? Jadi jago.
Jadi makna kata bila tengok balik pada pengabdian kepada Allah ini yang kita nak balik semula beribadah. Cara ibadah kita belajar. Nak capai kesempurnaan ibadah ada ompek. Pertama mesti dengan ilmu, bukan main ikut ya. Tengok orang kat takbir macam-macam. Ada orang macam ni, ada macam ni, ada yang ni tarik lah belakang dulu sampai depan baru sampai kat dada. Ada. Dia dah hakik takbir Allah lupa pula tarik belakang balik semula. La ilaha illallah. Ada yang Allah bersilang tangan macam Ultraman. La ilaha illallah. Yang sebelah ya pola parah benar dia sebelah ni kan. Terganggu semayang. Bacaan Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tengok. Amin. Belum siapa lagi panjang. Wah, salah. Kan? Siap pandang ini. Dia paling panjang ni kan. Bangga lah dah. Gila tu. Belajarlah. Betul. Kadang bila tak ada ilmu ni, apa beza kita dengan burung kakak tua? Burung kakak tua kalau kita ajar dia ngaji, hafal dah. Hajar dia hari. Sudah burung kakak tua tu lagi banyak surah hafal pada kita. Malu gitu. Kan? Kemudian yang kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Semayang. Tapi nombor ekor jalan yo. Kau nak kau berapa orang man? Hampir kau, baru 3 kau, belum ada rezeki lagi kau, 5, hampir 305. Jadi tikam tetap tikam. Berburak tu dalam berburak dapat dari dia beli nombor tu. Sah betul. Kan? Dalam semayang ngumpet macam tu ya. Kau dengar tak? Apa? Haji tu lah. Haji mana? Yang umur 85 tu lah. Kenapa? Dia nikah. Yalah dia nikah. Dah memang dia hidup seorang sama ni. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Kan sedap cerita tu. Kalau kita ni hati kita bersih, kita kena cakap apa? Alhamdulillah. Ada bini yang tagap boleh jaga dia. Kan senang. Minta perempuan tu boleh jawab apa? Mana pertama mampu itu. La ilaha illallah. Darah mulut kau. Bukan perempuan sini dah, tempat lain. Cuba tanya dak perempuan tu. Apa kau gamar benar? Kek laki kau tu bukan dah banyak umur. Macam mana saya nak cakap macam tu ayat budak tu. Dia ni penyayang. Ambil kau orang tua tu penyayang. Romantik. Sekali dia balik daripada masjid, tak pernah lupa bawa roti canai. Ambil kau. Termakan sesuap. Lepas tu abang Haji ni kuat gurau. Lepas tu kan setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Ada pakak tak terangah macam mana? Ini contoh. Saya bukan ceramah kerana orang kutuk depan-depan pun ada. Dia tak perasan. Saya pernah ceramah kat satu masjid di Ijuk. Saya memang kalau sampai waktu maghrib tu, kadang saya masuk lambat sikit, saya tunggu orang dah qamat, dia dah masuk, saya belakang. Bila saya kat belakang, saya dah jamak sembahyang maghrib dengan isyak tu, dah habis tu isyak tu kan. Okey lah, settle lah. Jadi pakcik yang sebelah saya tu boleh cakap dengan saya tu. Penceramah belum sampai lagi kita. Bayangkan tu. Nah, saya risau aku ni salah masjid ke apa? Saya pun tanya balik, penceramah siapa? Samsul Debat. Sudah, dia tak kena saya siapa. Agak tengok depan-depan lain ke saya pun baru nak cakap saya Samsul Debat, dia tambah halik. Semenjak keluar TV ni lambat sampai dah sabut dah. Langsung diam, tak jadi awak cakap apa dah. Bila saya diam tu tak lama lepas tu, yang AJK masjid nampak. Tuan, kita nak mula dah ni. Bawa ke depan. Saya pun salam aja dia pakcik. Saya mula dulu ya, tu saya pandang. Dia pandang saya. Saya pergi sampai depan tengok pakcik tu dah tak ada. Agak malu dah kata. Itulah tu sebab orang tua dulu dah sabab cakap tu, cakap siang pandang-pandang, cakap malam tertengok, jangan yang kau kutuk tu depan mata kau. Kan? Ya, tapi saya tak marah dah. Saya maafkan. Tak ada apa tu dah. Kociknya hal. Kan? Jadi, balik-balik pengabdian tadi,
Ada perubahan pada tindak tanduk. Semayang mesti ada perubahan pada akhlak, perangai, tindak tanduk kita. Akhlak siapa nak ikut? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan terbaik, yang tu kita nak ikut. Dan terakhir sekali, niat kita. Inna a'malu bin niat. Siap amal pekerjaan bermula dengan niat. Nabi pun pernah sebut, wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berubah buat sesuatu, berhijrah, niatnya kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Biarlah kita niatkan Allah, mudah-mudahan beroleh pahala. Apa juga yang kita buat, benda-benda baik yang diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, maka mudah-mudahan kita akan beroleh pahala ibadah. Itu penting. Syarat nak dapat pahala ibadah, buat benda baik, diizinkan oleh Allah, dan juga kita buat kerana Allah, barulah dapat pahala ibadah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara kesimpulan ni, sebab bila dah menuju pukul 9 tu kena lebih kesimpulan. Takkan tak faham lagi, dah bergalih-galih duduk kejap melunjuk kejap ni, faham lah tu dah lama kan, tak roti-roti berhenti kan. InsyaAllah lain kali kita sambung lah ya, insyaAllah. Jadi kesimpulannya adalah cabaran yang paling besar untuk membina negara kita sekarang ini, kita dilanda dengan masalah yang pelbagai, terutamanya wabak yang datang. Tetapi ingat, kita kena yakin sesungguhnya apa yang kita kerja pada hari ini adalah kita nak kerja kebahagiaan di akhirat. Itu yang lebih utama. Sebab apa saya sebut kebahagiaan akhirat? Dan dalam tajuk kita sebut hari ini, membina masa depan mengikut Quran dan Sunnah. InsyaAllah cabaran yang paling besar nak kita tengok macam mana nak kembali pada Quran dan Sunnah. Dengan kembalinya pada Quran dan Sunnah, insya-Allah segala-galanya akan terjaga. Jangan lupa balik nanti buka surah Asy-Syura ayat 20. Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keberuntungannya itu, malahan tidak akan ada sedikit pun di dalam hatinya bahagia. Jadi kerja akhirat, wahai belia dan masyarakat, insya-Allah kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi itu saja daripada saya pada malam ini. Saya akan terima kasih banyak-banyak. Sedikit makluman. SD, macam mana nak alihkan anak-anak daripada gadget agar kami sekeluarga kembali mesra? SD, sebab harta kami adik-beradik bergaduh dan ada yang ingin putus saudara. Apa yang perlu saya buat? SD, anak saya suka melawan kata saya. Ada tak tips nak melembutkan hati anak? SD, suami saya curang tapi saya tak nak poligami. Dosa tak kalau saya minta cerai?